sambung balik kita punya lecture ni. Maksudnya tadi kita dah habis AOA diagram. Kamu pun dah lihat bagaimana nak construct, nak kira dan sebagainya. Jadi itu ialah satu bentuk grafik untuk network diagram. Daripada segi calculation, kita semua menggunakan CPM. CPM maksudnya Critical Path Method of Calculation. Cuma grafiknya ataupun tekniknya basically kita gunakan tadi ialah AOA diagram. Sekarang ni kita nak beralih kepada AON diagram. AON diagram, activity on node. Jadi kalau kita lihat yang history ni, kamu boleh baca baliklah. Baca basically kita ada Gantt chart. Gantt chart ni dia punya sejarah ni start daripada 1904 lah awal. Manakala 1950-an AON diagram, AOA diagram sorry. AOA diagram tu dibangunkan, okey. Dibangunkan yang itulah sebenarnya kalau dulu-dulu orang-orang lama dia selalu kaitkan AOA dengan sebagai CPM. Sepatutnya tak tepat dia punya kaitan tu, bukan kaitan dia punya nama tu. CPM dia kita boleh gunakan untuk AOA, AON, PDM, PERT diagram, pelbagai diagram kerana dia adalah method of calculation. Cuma kalau misalnya graphic method ni kita panggil AOA dan sebagainya lah. Lepas tu barulah misalnya pada tahun 1960-an datangnya yang kita panggil AON diagram. AON diagram dan akhir sekali AON inilah yang di-enhancekan dipanggil PDM yang sekarang ni kita guna pakai. Okay. Jadi sekarang ni kita nak go through the concept of AON dan sepatutnya bila kita dah go through AON ni secara automatik nanti kamu akan tahulah PDM diagram dan sebagainya. Jadi yang ni semua teori-teori dia nanti kamu baca kemudian. Okey. Yang ini CPM dependency. Yang ni pun kalau kita lihat CPM ataupun PDM lah, saya boleh katakan ini lebih sebab kalau untuk dependency untuk CPM saja, AOA dan juga AON ni asalnya diguna ini saja. Cuma untuk PDM diagram ni dia ada banyak. Itu yang jadi dia special. Okey, kita nak lihat contoh. Okey, finish to start relationship. Ini ialah relationship yang paling common sekali. Kalau kita tak tahu nak letak relationship apa ataupun by default bila kita tengok contohnya orang letak soalan ke ataupun orang tak nyatakan apa-apa, orang kata contohnya A, B, C, D. Jadi aktiviti predecessor of B ialah A. Itu je yang orang tulis, automatically kita tahu relationship dia ialah finish to start. Itu by default lah. Okay. Finish to start relationship. Contohnya, kita ada dua aktiviti, plastering dan juga painting. Jadi sudah semestinya bila kita buat satu relationship, logik dia kena ada lah. Okay, logiknya kena ada. Apa yang kita buat aktiviti sebelum dia dan juga aktiviti yang selepas dia. Okay. Contohnya, plastering ni kita panggil, dia start di sebelah kiri ni. Sekejap ya. Start. Dan di sebelah kanan kotak dia panggil finish. Jadi di sebelah kiri kita panggil start. Sebelah kanan ni ialah finish. Manakala painting pula start, lepas tu finish.
Dan relationship finish to start ni datang dari sini. Ini dia. Ini dia punya kaitan dia. Finish to start relationship. Apa maksudnya? Selepas plastering habis, painting akan bermula. Tapi kena tengok logik lah. Bukannya tempat yang sama. Kalau kita kata kita buat bangunan tu besar, wall dia daripada hujung ke hujung, sudah semestinya kita plaster yang hujung awal tu dah beberapa hari dah. Lepas tu hujung yang akhir tu hari ni. Besoknya kita boleh start plastering tapi di hujung yang dah kering lah. Itu maksudnya. Okay. Alright. Then, start to start relationship. Okay. Start to start relationship ni. Yang ini pun kalau drawing macam ni pun mungkin ada kesalahan. Sebab apa? Bila kita lukis satu aktiviti, ni sebelah kiri ni kita maksudnya start. Sebelah kiri ni pun start jugalah. Kita akan keluarkan arrow ni masuk ke dalam ini dan adanya arrowhead. Yang ni kita panggil arrowhead ataupun kepala arrow lah. Ini dia punya echo dia, echo. Ini kepala dia. Baru betul. Jadi maksudnya cutting ni sebagai satu permulaan aktiviti. Yang ni aktiviti yang subsequent dia. Tapi apa pun oleh kerana relationship dia start to start, mereka ni akan bermula serentak. Permulaan serentak. Bila cutting mula, filling pun mula. Memanglah kita kan buat kerja tu bila kita cut and fill tu almost serentak lah. Kita potong mana yang kawasan berbukit, kita dump dekat dia punya filling area. Sebab tu aktiviti tu sering bersangkutan. Okey. Kemudian, ini pula cutting dengan filling. Yang ni pun sama jugalah. Dia akan keluar ni kita panggil finish. Sebelah kanan kotak finish. Sebelah kiri kanan kotak ni ialah finish. FF. Dia akan keluar sini, masuk sini. Sama juga dia ada echo kepala. Jadi yang menandakan aktiviti ni dia start bila pun tak apa. Tetapi yang penting finish ni kena timing. Kena pada masa yang serentak. Itu maksudnya finish to finish relationship. Sebab apa? Mungkin dia nak sambungkan dengan aktiviti yang lain. Katakanlah dia ada aktiviti lain. Jadi dia kena siapkan serentak. Okey, lepas tu. Ini ialah relationship yang terbalik. Sebelum ni kita ada finish to start relationship. Yang ni pula dia terbalik. Start SF. Dan mungkin orang pun pening juga ni. Apa aktiviti yang berkaitan dengan SF ni. Salah satunya yang kita boleh kaitkan. Contohlah oleh kerana dia terbalik dari finish to start. Contohnya, katakanlah kita nak buat brick column lah. Okay. Brick wall ke, brick column ke, tak kisahlah. Jadi bila kita nak lay the brick, kita nak start lay the brick, sudah semestinya brick tu being deliver. Itu yang kita panggil. Bila kita nak start kerja ni, brick delivery dah siap. Finish. Sebab kalau tidak, kita tak boleh start kerja brick. Sebab brick tu tak ada. Sama juga, bila brick ni start, kita nak deliver brick ni, mestilah proses procurement tu dah finish. Proses pembelian lah, order dan sebagainya dah. Kita bagi delivery request dan sebagainya lah. Begitu juga, bila procurement ni kita nak start, sudah semestinya sampel tu kita dapat approval. Kalau tidak, macam mana kita nak beli sampel pun tak approve oleh consultant lagi. Dan begitu juga, kalau sampel ni kita nak start dapat approval, kita mestilah submit dulu sampel tersebut. Jadi kalau dalam ini, biasanya kita guna untuk procurement. Procurement punya aktiviti. Kita nak lihat benda ni dalam bentuk backward ataupun kadang-kadang kita boleh guna dia untuk quality control. Quality control purpose. Okey, itu satulah. Satu lagi yang start to finish relationship ni, kita boleh
ambil contoh lah, kata kalau kita ada satu batang sungai, kita ada old bridge. Ni old bridge. Jambatan yang lama. Jambatan yang lama ni memanglah dia masih digunakan. Inilah jambatan utama dia yang orang keluar masuk ke kawasan yang satu lagi. Jadi bangunan ni jambatan ni mungkin dah usang, kita bina new bridge. New bridge. Okey. Jadi pada masa yang sama, sementara orang masih guna old bridge ni, kita bina new bridge. Jadi selepas tu, old bridge ni kita kena demolish. Bila kita nak demolish, okay? Jadi contohnya, kita boleh start demolish ni hanya apabila yang ni finish. Itu yang kita kata start to finish relationship. Kita tak boleh demolish bangunan jambatan sedia ada dulu, nanti orang nak lalu macam mana. Jadi kita nak start demolish tadi apabila new bridge completed. Itu yang dikatakan contoh aktiviti start to finish activity. Dia sama jugalah kalau finish to start pun boleh juga. Contohnya bila katakanlah new bridge finish, kemudian demolish tadi finish to start, dia akan start lah, sama juga. Cuma sekarang ni ini contoh. Memang ada aktiviti jenis macam ni macam rare sikit lah. Tetapi saya tahu memang ada yang practitioner yang guna this kind of activity. Maksudnya bila dia guna tu dia faham betul lah apa yang dimaksudkan. Jadi apa-apa pun bergantung pada kita. Kita ada banyak variation of relationship. Nak guna yang mana satu, yang paling penting sekali, logik dia kena tepat. Okay. Alright, sekarang ni, tadi kita dah ada 4 jenis aktiviti. 4 type of activity, relationship lah. Bukan aktiviti, relationship. Okay, ini dah settle. Sekarang ni, kita ada pula plus, dia panggil lag. Yang kita katakan plus, lead. Yang dikatakan negatif. Dalam PDM diagram, inilah yang membuatkan dia unik. Sebab apa? Dia ada dua benda ni, plus yang ini. Relationship tadi. Sekiranya AOA diagram kita belajar tadi, dia hanya ada finish to start relationship. Itu saja. Lag, lead dan sebagainya, dia tidak ada dalam sistem drawing dia, dia punya grafik dia. Jadi sebab itulah dalam komputer sekarang ni banyak menggunakan PDM diagram. Sebab dia ada banyak flexibility. Rajah dia lebih padat. Dia boleh sumbat masuk banyak relationship dan juga info-info tentang lag dan juga lead ni. Jadi apa itu lag dan juga lead? Kita nak pergi. Okey, contohnya kalau kita lihat yang ini post lab. Lepas tu post lab ni kalau kita kata ni start, ni finish. Lepas tu ni start, ni finish. Sementara dia punya start ni, kolom start, kata kalau kita tuang konkrit untuk buat slab, kita nak naikkan kolom, takkanlah nak naikkan kolom terus. Konkrit slab tu pun belum keras. Jadi dekat mana dia punya kolom tu nak duduk nanti. Jadi sebab itulah kita buat proses curing. Ni kita panggil curing time. Curing time mungkin 2 hari, 3 hari. Jadi, curing time ni ialah waiting period. Waiting. Dia bukanlah satu aktiviti. Tapi kita perlu ada waiting period. Kalau tidak nanti, kerja tu macam tak logik. Takkanlah selepas pour slab dan naikkan kolom. Kalau misalnya area tu tak besar lah. Kalau area tu besar, lain cerita. Contohnya kita naikkan kolom tu di hujung tempat yang dah keras, di hujung awal-awal kita buat casting. Sedangkan slab ni masih lagi ongoing dekat 2/3 ataupun 3/3 ni. Memanglah itu boleh lah kan.
Okey, sekarang ni, jadi bila kita nak allow curing time, dan curing time ni kita tak nak jadikan dia sebagai aktiviti pun. Kerana dia hanyalah waiting time dan juga orang curah-curah air, letak guni dan sebagainya. Jadi, apa yang kita buat? Kita boleh gunakan istilah dia lag time. Jadi, contohnya kita akan tulis begini. Fs plus 3. 3 tu maksudnya 3 hari. Ni, waktu yang waiting period ni ialah 3 days. Apa yang dikatakan lag tadi? Lag ni maksudnya kita delay. Istilah lag ni maksudnya lag macam kita delay kan. Kita lewatkan sedikit permulaan ni, Fs ni. The start of activity ni, kolom tadi. Itu maksudnya. Jadi, kalau kita buat begini, cara pengiraan pun akan berubah. Okey, katakanlah kita buat begini. Kalau kita kira nanti, katakanlah contoh, slab ni 3 hari. Kolom pun 3 hari. Kalau cara yang biasa tadi, kita akan kira 0 campur 3 jadi 3. 3 sini, 3 campur 3 jadi 6. Kita siap pada hari yang ke-6. Tetapi, oleh kerana ada lag 3 hari kat sini, pengiraan dia akan bertambah. Contoh, ni 3. 3 ini kita tambah 3, ini jadi 6. 6 campur dengan 3, ini jadi 9. Nampak tak? Dia punya pengiraan pun akan berubah kerana mengambil kira waiting period tersebut. Jadi itulah kegunaan kita letakkan lag. Okey, itu lag. Bagaimana pula dengan lead? Ini dipanggil lead. Ada orang yang panggil lead ni, ada orang yang sebut macam ni. Di dalam buku, kita jangan keliru. Lag, ada yang dikatakan lag positif, ada yang dikatakan lag negatif. Tetapi kalau bagi saya, dalam buku-buku lain, yang ni dipanggil lead. Jadi kita jangan keliru, ada yang memang buku panggil lead, ada yang panggil lag. Lag. Okey, contohnya macam ni. Set clearing. Set clearing katakanlah, okey, set clearing ni mungkin biasanya kawasan besar lah. Jadi, kita takkan nak tunggu set clearing semua habis baru kita start cut and fill contohnya. Jadi, cut and fill ni, cutting ataupun cutting, yang mana area yang dah clear. Jadi, sebelum habisnya set clearing, dalam masa 2 hari. 2 hari ni, lead ni maksudnya kita awalkan. Awalkan apa? Awalkan starting of cutting. Jadi maksudnya, sini dengan sini ni, jarak dia ialah 2 hari. 1, 2. Maksudnya, kita awalkan permulaan aktiviti berikut sebelum yang ni finish. Ini finish. Yang start ni, kita awalkan. Sepatutnya kalau kalau dia finish, dia contohnya kalau dia start at the same time dekat sini. Tapi kita awalkan. Ini yang dipanggil lead. Dipanggil kita anjakkan awal sikit. Okay. Jadi aktiviti ni, kalau dia habis, dia habis pada waktu yang sama begini, line dia. Tapi kita awalkan dia. By berapa hari? 2 hari. Mengikut apa yang tulis. Jadi cara kita menulis ni, kita akan tulis macam ni. Fs minus 2. Jadi pengiraan dia pun akan berbeza. Kita tengok pengiraan dia. Okey. Katakanlah yang ni 5 hari. Ni pun 5 hari. Jadi 0 campur 5 jadi 5. 5 tolak 2 pula dah. Yang ni 5 tolak 2 jadi 3. Sini 3. 3 campur 5 jadi 8. Kalau ikutkan tak ada benda ni, 5 campur 5 10 hari. Tapi oleh kerana ada lag 2 hari tadi, pengiraan pun akan dipengaruhi oleh lag dan juga lead. Belum lagi kita cerita pasal jenis relationship ni. Jenis relationship ni pun akan mempengaruhi kita punya pengiraan nanti. Okey, lepas tu pula start to start.
Okey, start to start. Katakanlah contoh, aktiviti ni 5 hari. Ni 5 hari. Jadi lag dia pun 5 hari. Plus 5. S plus 5. Jadi nampak tak? Kosong campur 5, 5. Okey. Yang ini kosong campur 5, dia akan jadi 5. Okey. 5 campur 5 jadi 10. Nampak tak? Jadi 5 hari ni maksudnya starting of activity plastering ni dianjakkan plus 5. Delay tu ni. Delag 5. Jadi apa yang kita nak kena baca 5 hari ni ialah kita lihat angka yang di letter yang di belakang ni. SS maksudnya starting of the flowing activity tu yang kita anjakkan pada 5 hari. Bagaimana pula kalau dia kata SS minus 5? Oh, dia terbalik pula dah. Okey. Kata kalau contoh, yang ni SS plus 5, minus 5 pula dah. Minus 5, plastering ni duduk kat sini. Seolah-olah macam tu lah. Rajah ni macam tu pula. Tapi dia tak boleh jadi plastering lah, takkanlah. Dia mungkin aktiviti lain lah. Tapi memang ada. Dalam calculation, kita boleh letakkan aktiviti, tapi bukan aktiviti lay brick dengan plastering lah, aktiviti lain lah, dia kena logik lah kan. Tapi memang boleh. Okay. Kalau kita nak letak, saya rasa kalau kamu lihat dalam soalan final exam yang assignment yang kita bagi tu, memang ada scenario macam ni. Mula-mula aktiviti ni kita kata A, tetapi lepas tu katakanlah aktiviti ni B pula dia lebih awal daripada A. Oh, dia jadi jam. Dia jam tak ada masalah. Sebenarnya kita calculate macam biasa je. Nanti kita fahamlah A ni start dengan 0, campur-campur. Jadi B ni dia akan sebelum 0. Sebelum katakanlah day 1 tu, katakanlah day 1 ni 1 Jun. Maksudnya kalau 5 hari lebih awal, maksudnya 31, 30, 29, 28, 27. Dia start pada 27 hari bulan. Itu saja beza dia. Okey. Kemudian finish to finish. Okey, kalau lay brick, kalau dia finish ni, maksudnya dia finish, tetapi oleh kerana ada lag FF plus 5, jadi finish ni dianjakkan 5 hari. Ini maksud plus 5. Dilewatkan finish dia. Kalau ikutkan dia kena finish pada masa yang sama. Tetapi bila dia ada plus 5 maksudnya aktiviti berikutnya F yang ni dilewatkan 5 hari. Ataupun kalau dia katakanlah minus 5, maksudnya yang ini dia akan duduk kat sini pula dah. Dia macam tu pula. Jadi yang ini yang dipanggil minus 5. Diawalkan penyiapan aktiviti yang berikutnya tersebut. Okay. Jadi itu ialah contoh 4 jenis relationship dan juga lag dan lead yang menjadikan AON tu dinamakan sebagai PDM diagram. PDM stand for Precedent Diagramming Method. Ataupun kadang-kadang orang sebut PM, Precedent Method. Dia sama lah. Okay, konsep dia. Alright. Sekarang ni early start, early finish, late start, late finish, total float, free float, semuanya sama macam yang kita dah define dalam network diagram. Sama ada AOA ke ataupun AON ke, dia punya formula apa semua lebih kurang sama. Cuma kadang-kadang dalam AON dan PDM ni, dia ada dia punya shortcut lah ataupun cara yang lebih mudah untuk kita calculate total float dan sebagainya. Nanti kita tunjukkan dalam rajah tu. Dia lebih mudah nampak. Okay. Nampak tak? Dia ada forward pass, backward pass. Forward pass ni kita calculate apa? Early start, early finish. Dan sebenarnya kita dah boleh dapat free float. Sebab kalau kita lihat free float ni definition dia adalah early start minus early finish of the following ataupun current activity. Perbezaan tersebut. Jadi sebenarnya bila kita buat forward pass, memang kita akan boleh dapat value ini, value ini, value ini dan overall duration.
Kalau tak cukup lagi, kita buat backward pass untuk dapatkan late start, late finish, dan juga kita boleh calculate total float. Okay, dan akhir sekali kita boleh dapat ini dia. Jadi itu critical path method calculation memang pun sama. Dia cuma grafiknya berbeza. Sama ada kita nak guna AOA, AON ataupun PDM diagram. Okey, kita ambil contoh AON diagram lah yang simple. Ini contoh AON diagram. Ini mungkin saya tukar AON supaya tak confuse. Jadi AON diagram ni apa maksudnya? Activity on node. Yang inilah node. Part segi ini yang kita panggil node. Node boleh jadi part segi ataupun bulat. Sama je. Tapi untuk tidak keliru, AON dan juga PDM ni semua yang benda berkotak-kotak dan aktiviti dia duduk di dalam kotak. Duduk di dalam kotak. Nampak tak? Manakala arrow tadi, arrow ni dia tidak menandakan aktiviti. Dia cuma show relationship. Dia terbalik dengan AOA. AOA, kita lukis begini. Aktiviti dia kita lukis dia di atas arrow. Ni katakanlah 5 hari. Manakala A ni, kita untuk AON, kita letak dia di dalam node. Itu yang dipanggil activity on node. Okay. Jadi mungkin benda ni kamu nak kena praktis sebab kadang-kadang orang dah keliru. Bila dia tadi dah belajar pasal AOA, lepas tu tiba-tiba datang AON. Jadi dia bila dia lukis tu kadang-kadang dia masih nak lukis macam AOA. Dia terbalik. Jadi tak apalah benda ni slowly nanti kamu fahamlah dia punya konsep dia. Okay, now kita nak pergi kepada example. Sebelum kita pergi tu dia ada ni milestone. Walaupun aktiviti yang utama dia lah A, D, B, C ini, tetapi kita boleh tambah dengan start, dengan finish aktiviti untuk closekan network tersebut. Supaya dia jadi bentuk yang tertutup. Kita boleh tambah sebab kita tambah tak jadi apa pun. Sebab start dengan finish ni dia ialah zero duration. Kalau kita buat pengiraan, kosong campur kosong jadi kosong. Itu je pun. Kalau ini yang terakhir sekali kita akan transfer angka yang terakhir dekat sini lah. Jadi dia tidak memberi apa-apa kesan. Cuma dia nampak lebih cantik lah. Okay, now kita nak ambil contoh. Katakanlah kita diberi task name. Start A, B, C sampai finish. Duration kita diberi. Predecessor. Sekarang ni kita nak cuba lukis dia. Okay, kita lukis. Kita letakkan start. Start ni permulaan aktiviti lah. Lepas tu adanya, dia kata tadi, kalau kita tengok senang, mana tadi? A, B. Kita tengok, yang mana yang predecessor dia start? Oh, yang ni dengan ini. Oh, maksudnya aktiviti A dengan E merupakan aktiviti yang mula-mula. Jadi sebab tu A, ni A, dan juga E merupakan aktiviti yang mula-mula. Jadi kita lukis box A dengan B. Lepas tu kita sambung saja dengan arrow ni. Arrow ni. Arrow ni tak buat cantik-cantik pun tak apa. Dia janji sambung. Okay. Alright. Lepas tu kita pergi semula pada ni B. Dia kata B predecessor dia adalah A. Jadi kita lukis box B, kita lukis begini. Lepas tu kita sambung daripada A. Jadi bila kita baca tu B datang sambungan dia daripada A. Predecessor dia adalah A. Okay, then C juga predecessor B, F predecessor dia E, G predecessor E, H dan kita close. Dan di dalam ini dia ada kotak-kotak ni. Okay, jadi apa yang kita nak isi kotak ni? Biasanya kotak ni kalau saya lukis kotak ni begini. Okay, begini. Ni letak nama aktiviti, saya lukis kotak begini. Dia ada banyak ruang sikit lah.
Ini saya letak duration. Ini saya letak early start, early finish, sorry. Late start, late finish. Saya letak total float dekat sini. Jadi ada banyak benda lah. Jadi apa-apa pun, ini kita panggil legend. Kita kena lukis legend bila kita buat kotak supaya orang tahu apa maksud angka-angka ni. Tapi secara automatiknya, sebenarnya British Standard ada. Nak lukis benda ni pun ada British Standard. Saya lupa dia punya code nombor untuk lukis. Okay. Bila kita lukis mengikut benda yang standard, maksudnya orang tak keliru lah. Itu aja. Okay, sekarang ni kita nak buat pengiraan. Yang ini saya namakan AON diagram. Sebab apa? Dia simple. Dia hanya gunakan relationship finish to start. Sahaja. Kita belum masuk PDM lagi. Next slide kita akan masuk PDM. Ni hanyalah AON. Okey, kita buat forward pass. Apa itu forward pass? Pengiraan daripada kiri ke kanan. Itu maksudnya. Untuk dapatkan ni. Sama macam AOA tadi. Early start campur duration sama dengan early finish. Tetapi yang bagusnya, AON dan PDM diagram ni, semua berlaku dalam kotak dia. Angka tersebut, semua duduk di dalam kotak. Kita ingat tak tadi AOA diagram, ada angka-angka yang tak masuk dalam kotak tersebut. Kita letak dekat sisi tepi-tepi je. Bila kita nak calculate free float, dia jadi keliru. Sebab angka tersebut, dia tak ditunjukkan di situ. Tapi sebenarnya kita boleh kira. Tetapi yang bagusnya, AON, PDM, semua angka early start, early finish, late start, late finish of that activity berada di dalam kotak masing-masing. Dan kita akan buat pengiraan di dalam kotak. Contoh, 0 campur 7. Inilah early start ni. Early start campur duration equal to early finish. Jadi 7. Pun kita letak dalam kotak tersebut. Lepas tu, untuk aktiviti B, angka 7 ni kita transfer ke sini. Kerana apa? Relationship dia lah finish to start. Ingat tak? Finish to start maksudnya, aktiviti B akan start selepas aktiviti A habis. Jadi, dia akan ambil angka 7 tu kat sini. Jadi, kita transfer je. 7. Lepas tu kita buat pengiraan di dalam kotak. Sebab kita mesti ingat, di sebelah kiri kotak menandakan start. Start. Di sebelah kanan kotak menandakan finish. Finish of activity. Maksudnya contoh aktiviti B, dia akan bermula hari ke-7. Dia akan berlangsung selama 6 hari. Jadi 7 campur 6 jadi 13. Dia habis sini. Begitulah seterusnya untuk C. 13 transfer sini. 13 campur 3, 16. Okey, siap. Lepas tu kita tengok dekat sini. Ada arrow yang pergi ke sini masuk ke dalam kotak yang terakhir. Manakala arrow daripada bawah juga masuk dalam kotak yang terakhir juga. Jadi ada 2 arrow yang masuk. Tadi dalam AOA kita dah sebut. Di dalam satu note tu, apabila ada arrow yang masuk tu, kita kena berhati-hati. Kita akan ambil angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar. Masuk dalam kotak yang seterusnya. Tapi yang di atas kita dah settle, kita nak di bawah dulu. Okey, contohnya untuk E, 0 campur 3 jadi 3. 3 transfer sini. Dan ini ada 2 aktiviti yang dia punya selepas E dia masuk kepada F dan juga G. Jadi 3 ni akan masuk kepada 2 tempat. Ni. Lepas tu kita buat calculation samalah. 3 campur 3 jadi 6 untuk F. 3 campur 2 jadi 5 untuk G. Dan ni untuk H ada 2 arrow yang masuk. Ini contohlah. Bila ada 2 arrow yang masuk, kita ambil angka yang lebih besar ni dia. Contoh, 6, sini 6. Sebab angka ni semua kita nampak dengan jelas.
6 dengan 5, yang mana yang lebih besar? For sure 6. 6 ni lah yang akan duduk sini. 6 campur 2 jadi 8. Dan akhir sekali, di antara 16 dengan 8, for sure angka yang paling besar ialah 16. 16 campur 4 jadi 20. Dan inilah yang dipanggil overall project duration. 20 hari. Ini jawapannya yang kita nak. Dan ditanya pun dalam soalan exam dan sebagainya, inilah angka yang kita nak. Cuma apabila ditanya dalam bentuk tarikh, kita kena convert lah. Kita ada kalender. Contohnya kita akan exam contohnya kita start projek 1 bulan Jun, 20 hari bulan. Kalau hari Ahad tu cuti, kita abaikan cuti-cuti yang lain. Jadi kita sebenarnya kita tengok kalender, kita boleh tahu bila exactly kita akan siap projek 20 hari bermula daripada 1 Jun dengan menolak hari Ahad lah. Okey, ini ialah forward pass. Jadi forward pass dah siap. Sekarang ni, angka di kotak yang di atas ni, early start, early finish dah siap. Itu tujuan untuk buat forward pass. Okey, sekarang ni kita nak buat backward pass. Backward pass daripada kanan ke kiri. Patah balik Pengiraan patah balik sampai ke sini. Jadi pengiraan patah balik guna formula ni. Late finish minus D equal to late start. Jadi angka 20 ni, kita ingat tadi inilah project duration. Yang terakhir sekali lah untuk projek kita. Kita copy balik di kotak yang ni. Ni sebagai late finish. Macam mana nak dapat late start? Late start ialah late finish minus duration dalam kotak dia. Jadi 20 tolak 4 jadi 16. Di dalam kotak. Okey. Untuk setiap aktiviti, semua pengiraan berlaku di dalam kotak. Cuma untuk kita pindahkan ikut arrow ni, dia kena ikut angka yang late start. Itulah Okey, jadi yang ini kita pindah sini. Alright, ni pindah dulu. Lepas tu baru kira di dalam kotak. 16 tolak 3 jadi 13. Yang ni pun sama, transfer sini 16. 16 tolak 2 jadi 14. Okey. Kemudian B pula lah. Kita transfer sini 13. 13 tolak 6 jadi 7. 7 transfer sini 7. 7 tolak 7 jadi 0. Okey. Untuk yang H. H ni, dia ada dua arrow yang patah balik. Satu ke F, ni arrow ni. Satu lagi ialah arrow ni. Jadi 14 ni kita transfer ke sini. Dan transfer ke sini. Jadi, lepas tu baru kita buat pengiraan dalam kotak. 14 tolak 3 jadi 11. 14 tolak 2 jadi 12. Okey. Dan lepas tu, kita lihat ada dua arrow yang masuk ke dalam E pula. Okey. E, ada dua arrow. Maksudnya satu daripada F. Sama ada 11 ataupun 12. Sekarang ni kita akan guna value yang lebih kecil. Untuk forward pass, ambil angka yang lebih besar sekiranya ada arrow yang masuk ke dalam satu node ataupun satu, ni node kita lah betul lah. Ataupun kalau dia patah balik, kita ambil angka yang lebih kecil. Jadi di antara 12 dengan 11 kita ambil 11. 11 tolak 3 jadi 8. Dan kalau kita lihat sini, 8 dengan kosong, yang mana akan masuk sini? Ini sebenarnya start pada kosong. Duration dia 0. Kosong campur kosong jadi kosong. Jadi kosong ni akan patah balik ke sini. Kosong tolak kosong jadi kosong. Nampak tak? Kita start dengan kosong. Kita akan balik semula dengan kosong sebab angka kosong tu memang ada daripada sini. Jadi maksudnya secara automatik nanti kita tahu critical path kita sebenarnya apa dia. Di mana yang datang daripada kosong tu, itulah sebenarnya line critical path. Tanpa misalnya kita mengira. Mengira apa? Total float. Next. Katakanlah sekarang ni kita nak kira total float. Okey, tadi saya dah dalam AOA diagram. Inilah formula yang kita boleh guna untuk AON diagram. AON dan PDM. Cara yang lebih cepat. Tadi saya cakap kalau kita nak kira total float dalam AOA diagram, kita boleh guna formula ni. Late finish minus early start minus duration. Okey, kita boleh guna formula ni sama je.
Kalau kita guna formula ni, kita tengok contoh Kita tengok contoh yang inilah. Ni 16 tolak 6 tolak 2. Jadi sama dengan 8. Okey. Jadi sama juga macam formula ni. Formula yang ni dia lebih cepat. Apa maksudnya? Untuk dapat total float ni total float dia. Ni semua total float. Macam mana kita kira? Angka yang ini late finish tolak angka di atas ni je. Perbezaan angka tu saja. Kita dah dapat 16 tolak 8 jadi 8. Ataupun kita guna late start tolak dengan early start. Angka di bawah tolak angka di atas. Jangan bersilang sudah. Kalau bersilang kita guna yang ni lah. Dia sama juga pusing-pusing pun itu juga angka yang sebenarnya datang. Jadi sebab tu saya kata untuk AON PDM, untuk total float ni kita boleh dapat dengan cara yang paling cepat. Angka ini tolak angka ini. Angka ini tolak angka ini. Dia memang sama. Kecuali kalau kita silap kopi je. Jadi kita dah dapat dah. Total float kosong. Nampak? Kalau angka dia sama memang kosong lah. Kosong, kosong. Ini pun kosong. Nampak tak? Angka ni semua sama. Jadi total float dia kosong. Dan bila total float tu kosong, itulah maksudnya, ni ialah critical activity. Dan bila critical activity itu bersambung-sambung-sambung, itulah yang dipanggil critical path. Kenapa dipanggil critical path? Dia merupakan laluan yang terpanjang. Kalau tak percaya, kita kira. Ni 7. Aktiviti dia 7 hari kan? 7, 6, 3. Ni lah 4. Kita cuba campur je. 7, ni 4. 6 campur 4 dah jadi 10. 10, 20. Okey? 7 campur 3, 20. Memang 20 hari. Inilah dia. Manakala laluan yang untuk, dia sebenarnya kat sini ada 3 laluan ni. Laluan daripada sini. Ni laluan daripada sini ni. Kemudian laluan satu lagi yang lain ni. Dia ada 3 laluan. Jadi kalau kamu kira activity duration dia dalam setiap laluan, dia tak akan sama. Contohnya yang untuk laluan yang kedua ni 3 campur 2. 3 campur 2 campur 2. Campur 4. Ini untuk yang di bawah ni. Jadi 2, 4, 5, 6, 7, 11. Baru 11 hari. Kalau yang di atas ni, ni ialah 3 campur dengan 3. Campur dengan 2. Campur dengan 4. 6 baru 12 hari. Jadi laluan terpanjang ialah laluan yang dipanggil critical path. Jadi total float kita dah dapat kira. Okey, persoalan dia. Bagaimana kita nak cari free float pula? Guna AON ataupun PDM diagram ni. Ni AON. Kita masih lagi AON. Belum masuk lagi PDM. Okey, so kita ingat dia punya formula. Pertama sekali, free float ni biasanya akan ada apabila adanya aktiviti dia punya macam ni. Senario dia yang macam ni lah. Jadi, aktiviti F dengan G ni akan ada free float. Salah satunya akan ada free float. Manakala A, B, C ni memang tak ada free float. Sebab apa? Dia orang tak ada yang bercabang. Dia punya arrow yang bercabang masuk. Itu jadi kalau kita nak kira aktiviti yang ada free float ni, yang mana yang tak bercabang satu line macam ni, tak payahlah. Memang kosong pun. Yang bercabang masuk ni memang akan ada. Okey, kita ambil contoh. Katakanlah kita nak kira free float untuk aktiviti F. Formula dia ialah early start aktiviti H. Aktiviti selepas dia tolak early finish aktiviti F tersebut. Apakah angka ni? Kita lihat contohnya. Di antara F dengan H, inilah angka yang kita nak buat perbandingan pun. 6 tolak 6 sama dengan 0. Nampak tak? Free float untuk aktiviti F ialah 0. Sebab kita tengok
Aktiviti F habis pada hari ke-6. Manakala aktiviti H pula, dia ambil nilai 6 ni daripada aktiviti F. Jadi maksudnya aktiviti F ni tak ada masa free. Dia habis je, lepas tu aktiviti H dia akan continue. Nampak tak? Itulah maksudnya free float. Again, definisi free float maksudnya, berapa harikah yang F ni, aktiviti F ni ada tanpa menjejaskan permulaan aktiviti berikutnya. Aktiviti berikutnya adalah H. Dia start pada 6. Dia pun habis pada 6. Jadi memang dia tak ada. Jadi FF dia kosong. Tetapi kalau untuk G, free float untuk aktiviti G, dia jadi lain. Early start. Early start untuk H sama juga. H tolak early finish G. Sama dengan 6 tolak 5. Nampak tak angka ni? Kita tak payah kira tak apa, kita tengok. Jadi maksudnya free float untuk aktiviti G ialah 1. Jadi aktiviti G ni sebenarnya dia siap pada hari ke-5. Manakala aktiviti yang berikutnya H, dia hanya bermula pada hari ke-6. Jadi maksudnya dia ada 1 hari lagi. 1 hari ekstra yang dia boleh play around ataupun katakanlah aktiviti G ni dia lewatkan sikit ke dan sebagainya. Jadi dia masih lagi boleh catch up. Kerana apa? Dia tidak mengganggu permulaan aktiviti berikutnya. Itu maksudnya untuk kita panggil free float. Bagaimana pula free float E? Ni E. Kita tengok E ni dia ada 2 aktiviti yang berikutnya. F dan juga G. Kalau kita ambil beza dia antara E dengan G, 3 tolak 3 kosong. Yang ni pun 3 tolak 3 pun kosong. Tetapi katakanlah, contohlah macam mana ke senario dia, E dengan G kosong, free float dia kosong. Katakanlah ini aktiviti G ni dia datang daripada aktiviti lain pula. Mungkin dia punya nilai ni bukan 3, 4. Katakanlah. Jadi di antara E dengan G ni, 4 tolak 3 dapat 1. Sedangkan kita kata free float untuk aktiviti ni dia hanya 1 nilai saja. Tapi sekarang ni ada 2 nilai. Nilai manakah yang kita nak ambil? Kita mesti ambil nilai yang paling kecil. Kerana kalau kita ambil nilai macam ni, dia tak logik. Seolah-olah kita kata free float untuk aktiviti E ialah 1. Sedangkan dia bukan 1, dia kosong sebab kalau dia boleh delay, mestilah aktiviti D tersebut dia boleh delay juga. Sekarang ni aktiviti D dah start pada hari yang ketiga. Kalau kita delay aktiviti E, sudah semestinya permulaan aktiviti D juga boleh delay. Jadi dengan cara tersebut, kita akan ambil aktiviti free float ni ialah nilai yang terkecil sekiranya berlaku senario macam inilah. Okay. Alright. Jadi kita habis untuk yang ni, kita nak masuk kepada